Tajuk utama 7 Jamadil Awal 22 Disember, kos haji bakal meningkat. Haram kahwin lain agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Beberapa syarat dan caj tambahan baharu dijangka akan dikenakan oleh Arab Saudi kepada bakal jemaah haji tahun depan selari dengan usaha negara Teluk itu membendung penularan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata bakal haji perlu bersedia dari segi keuangan bagi memenuhi tuntutan itu nanti. Bagaimanapun, jelas Datuk Dr. Zulkifli, unjuran kos itu masih belum dapat dipastikan dan jumlah keseluruhan akan diperuncikan tabung haji TH dalam masa terdekat. Kita hanya menjangkakan sahaja dahulu, tetapi secara setepatnya saya sendiri insya-Allah akan pergi ke Arab Saudi dengan cita-cita untuk bincang isu-isu yang terkait dengan haji, dengan tabung haji, untuk bincang dengan Menteri Haji dan juga mungkin Menteri Agamanya beberapa perkara untuk kita detailkan dan kita perincikan satu persatu insya-Allah mungkin akhir bulan Januari. Tambahnya lagi, sebarang pertambahan kos akan dimaklumkan kepada Kabinet dan dibincangkan. Bakal jemaah juga katanya tidak perlu gusar kerana kerajaan akan mencari jalan yang terbaik bagi memudahkan urusan ibadah haji. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Zulkifli berkata para pendeposit tabung haji kini boleh membuat rayuan haji untuk musim 1442 Hijrah atau 2021 Masihi bermula hari ini 22 Disember 2020 sehingga 13 Februari 2021. Rayuan tersebut boleh dibuat melalui aplikasi Tijari. Kita hanya boleh akses dan tak perlu lagi buat surat, sekadar mengisi format yang ada dalam Tijari dengan mudah akan dapat untuk di apply, dimohon dan tabung haji akan membuat tapisan dari segi penerimaan kepada mereka semua. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata penggunaan aplikasi itu akan memudahkan para pendeposit untuk membuat rayuan tanpa perlu ke pejabat TH. Jelas beliau, bagi individu yang mempunyai masalah untuk menggunakan aplikasi berkenaan, boleh menghubungi pihak TH untuk mendapatkan bantuan. Selain daripada rayuan haji, katanya, bakal haji boleh menyemak pendaftaran haji, status rayuan haji, status tawaran haji, jadual penerbangan serta pelbagai perkhidmatan lain seperti urusan simpanan dan pengeluaran melalui aplikasi Tijari. Beliau berkata dalam sidang media selepas merasmikan Muzakarah Haji peringkat kebangsaan ke-37. Sebanyak 5 kertas kerja dibentang dan dibincangkan sepanjang muzakarah ini oleh ahli jawatankuasa penasihat ibadat haji yang meliputi isu kemampuan mengerjakan haji semasa seluruh dunia dilanda wabak COVID-19. Umat Islam dinasihati agar tidak sewenang-wenangnya menghukum seseorang itu murtad hanya berdasarkan kabar angin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri merujuk kepada isu perkahwinan seorang wanita Malaysia yang beragama Islam dengan Kapten Pasukan Hoki India. Lebih-lebih lagi ia melibatkan status agama seseorang yang secara tak langsung menyentuh maruah dirinya. Secara prinsip, kaedah fiqh menyebut al-aslu bara'atuz zimmah. Keadaan asal seseorang itu bebas daripada tanggungan. Bererti maruah diri seseorang kekal pada keadaan asalnya sehingga terbukti sebaliknya. Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan mentakrifkan seseorang yang berbangsa Melayu itu adalah beragama Islam. Oleh itu tidak semudahnya bagi sesiapa untuk menghukum seseorang yang berbangsa Melayu itu murtad hanya berdasarkan kabar yang belum dipastikan kesahihannya.
Beliau yakin serta percaya isu ini akan dapat ditangani dalam masa terdekat oleh pihak berkuasa agama negeri Johor. Lebih-lebih lagi isu ini juga mendapat perhatian langsung daripada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Berkahwin dengan pasangan yang berlainan agama hukumnya adalah haram. Namun menurut pendakwah Abdullah Bukhairi Abdul Rahim, perkara tersebut dibolehkan jika seseorang berkahwin dengan ahli kitab dengan syarat perkahwinan itu berteraskan niat berdakwah agar pasangan bakal memeluk agama Islam suatu hari nanti. Sebenarnya kalau kita cakap bahasa mudah tak boleh lah. Yang dibenarkan oleh Islam cuma lelaki Muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab. Ini pun berdasarkan ayat dalam surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima, ayat yang kelima. Tapi kita kena ingat berkahwin dengan wanita ahli kitab ini pun bukan cerita kahwin semata-mata. Tapi dia lebih kepada konsep dakwah yang mana pada mulanya isteri kita tu ahli kitab. Tetapi selepas berkahwin hubungan dalam rumah tangga lebih akrab. Kita boleh sepanjang masa fokus kepada isteri kita, kita berdakwah, berdialog tentang agama kita, yang mana akhirnya isteri itu akan memeluk Islam. Tambahnya, orang ramai belum memahami maksud ahli kitab terlebih dahulu, iaitu wanita yang beriman dengan kitab Injil dan Taurat yang belum diseleweng. Sekiranya wanita berpegang kepada agama yang menyembah berhala, maka hukumnya haram seperti nas yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Sementara itu ditanya tentang apa yang perlu dilakukan seseorang jika sudah terlanjur membuat upacara penyembahan berhala secara tidak sengaja dan dipercayai telah meruntuhkan akidah seseorang, ini jawapan beliau. Kita katakan kepada orang yang melakukan perkara ini mungkin kerana kesilapan atau mereka jahil tak tahu, bertaubatlah kepada Allah. Kenapa Allah itu Maha Pengampun? Islam ni pun agama yang sangat kita kata meraihkan kesilapan orang. Dalam pada itu, Abdullah Bukhairi mengingatkan agar setiap individu yang mahu mencari pasangan hidup perlulah mengutamakan agama bakal isteri atau suami seperti yang telah dinyatakan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Lagi kes rogol melibatkan golongan pendidik. Seorang pengetua didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas 6 pertuduhan merogol, mencabul dan melakukan seks oral terhadap pelajarnya dalam kejadian antara Januari 2018 sehingga September tahun ini. Tertuduh Mazlili Mustafa, 45 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa menyentuh badan dan merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 14 tahun di pejabat pengetua di Sekolah Menengah Ugama Arab di Machang jam 10 pagi pada 26 Januari 2018. Pertuduhan ketiga pula, tertuduh didakwa merogol mangsa sama serta di lokasi sama jam 10 pagi pada 23 Februari 2019. Bagi pertuduhan keempat, tertuduh didakwa dengan maksud seksual menyebabkan mangsa melakukan seks oral dalam kejadian pada 22 Februari lalu dalam sebuah kereta antara jam 9.30 malam hingga 11.30 malam di tepi jalan Machang, Kuala Krai. Pertuduhan kelima, tertuduh didakwa melakukan perbuatan sama di pejabatnya pada jam 10.30 pagi 22 Ogos 2020. Bagi pertuduhan terakhir, tertuduh didakwa dengan maksud seksual menyentuh kemaluan mangsa yang ketika itu berusia 16 tahun pada 15 September lalu. Bagi pertuduhan pertama dan keenam, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 Kurungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan sebat. Mahkamah menetapkan ikat jamin sebanyak RM35,000 dengan seorang penjamin untuk 6 pertuduhan. Kes akan disebut semula 24 Januari depan. Kaki hancur, badan tetap berjasa. Alhamdulillah, bertemu kembali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan diri untuk menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi meyakinkan rakyat bahawa vaksin yang diperoleh negara selamat dan berkesan. Ia akan diikuti petugas barisan hadapan sebelum diberikan kepada kumpulan sasar termasuklah individu berisiko tinggi. Untuk meyakinkan rakyat bahawa vaksin yang diperolehi adalah selamat dan berkesan, saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19.
Ini akan diikuti dengan petugas barisan hadapan sebelum ataupun frontliners sebelum diberikan kepada kumpulan sasar, iaitu kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD dan penyakit saluran pernafasan kronik. Tambah beliau, kerajaan menjangkakan bekalan pertama 1 juta dos vaksin daripada Pfizer akan diterima dan mula diberikan kepada kumpulan sasaran seawal Februari 2021. Sementara itu, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin yang telah ditubuhkan dan dipengerusikan bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba serta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar akan memastikan bekalan vaksin dapat diperoleh pada kadar segera. Keberkesanan dan keselamatannya juga akan terus dipantau bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas mengenai perkembangan terkini pemberian vaksin COVID-19 untuk rakyat Malaysia yang disiarkan di Facebook rasminya. Banjir di Pantai Timur. Perdana Menteri hari ini meluangkan masa kira-kira 1 jam untuk melawat mangsa banjir di Kelantan. Beliau tiba jam 10 pagi tadi dengan helikopter di Sekolah Kebangsaan SK Gual Tinggi yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Pada lawatan berkenaan, Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan kepada 154 mangsa banjir membabitkan 59 keluarga yang ditempatkan di PPS berkenaan. Turut hadir Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob dan timbalannya Datuk Muhammad Amarni Abdullah serta Barisan Exco Kerajaan Kelantan. Sementara itu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hashim berkata, secara dasarnya Perdana Menteri berpuas hati dengan prosedur operasi standard SOP mencegah penularan COVID-19 yang dilaksanakan di PPS kali ini. Namun masih ada ruang untuk penambahbaikan yang boleh dilakukan. Dalam perbincangan saya dengan Yang Amat Perdana Menteri tadi, beliau amat puas hati dengan lawatan ini dan penerangan sendiri daripada frontliners yang terlibat, yang on the ground, yang mengatakan bahawa semua sistem dah ada. Cuma bagaimana mereka dapat mematuhi, yang penting mematuhi SOP-SOP yang telah kita edarkan, dan pihak NADMA diberi tanggungjawab untuk memastikan bahawa semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Bermula daripada kita masuk pusat pemindahan sementara ini, kena ada daftar MySejahtera, health check dan sebagainya. Itu yang pasti. Walaupun banjir gelombang kedua sudah mulai pulih di Kelantan, namun menurut Datuk Dr. Aminuddin, penduduk di kawasan rendah yang selalu dilanda banjir masih perlu berjaga-jaga kerana negeri Darul Naim dijangka akan menerima hujan lebat bermula 27 Disember ini. Dari Kelantan, Perdana Menteri singgah ke Terengganu. Beliau meluangkan masa lebih 1 jam menyantuni mangsa banjir di PPS SK Bukit Mentuk, Kemaman. Tan Sri Muhyiddin turut menyampaikan sumbangan kit banjir kepada kesemua mangsa sebelum bergerak pulang. Sementara itu, mangsa banjir yang ditemui TV Al-Hijrah berkata mereka dibenarkan pulang ke rumah hari ini kerana air banjir sudah surut. Ujarnya mereka berpindah ke PPS itu sejak Sabtu lalu dan tahun ini merupakan kali pertama rumah dilanda banjir selepas 5 tahun. Tahun ni kampung saya baru sekali. Sekali baru lah Bukit Bentuk ni. Kalau belah-belah hulu ni acak kali dah. Setiap tahun kena apa? Ha? Setiap tahun kena apa? Lama dah tak kena. Berapa tahun dah sejak banjir, lepas banjir besar itu. Rasa 5 tahun dah kot tak kena. Ni baru hari pula. Alhamdulillah setakat ni air pun dah banyak surut dah lah hari ininya. Dah boleh balik dah lah. Air masa-masa nak datang tu air paras lutut lah. Lepas tu naik mendadak lah. Tambahnya lagi, kali terakhir mereka berpindah ke PPS ialah pada 2015 apabila kediaman di Kampung Paya Bukit Mentuk dan Tanjung Bukit Mentuk dilanda bah kuning. Tiada barangan rumah yang rosak kerana mereka sudah bersedia sejak awal November dengan mengangkatnya ke tempat tinggi. Banjir di Terengganu semakin pulih dengan bilangan mangsa menurun kepada 842 orang dari 216 keluarga di 8 PPS di Kemaman dan Dungun setakat jam 3.44 petang tadi. Tidak ada erti sesal berjuang mahupun kesal memilih bidang ketenteraan.
Lagi-lagi selepas detik 23 Disember 1979, selepas kaki Kopral Besar Jainuddin Nordin, 64 tahun, terpijak jerangkap samar ketika bertempur dalam Op Selamat Sawadi. Malah insiden itu membuatkan semangat perwiranya membara. Sampai je saya terangkat handbag. Ada kickback belakang, jadi kita tersandarlah. Saya masuk lubang tu juga. Dan naik, saya masuk lubang tu, saya angkat kaki, tengok kaki dah hancur. Sepanjang 22 tahun berkhidmat dari 1977 hingga 1998, tragedi pada 23 Disember 41 tahun lalu, iaitu 12 hari berbaki selepas hampir 3 bulan bertempur dalam Op Selamat Sawadi Batalion ke-15 Regimen Askar Melayu Diraja di sempadan Malaysia Thailand merupakan pengalaman paling mencabar dan memberi kesan mendalam buatnya sebagai seorang tentera. Lebih-lebih lagi apabila kaki separuh hancur, hampir dipotong. Berapa kali dah. Dan saya tak sign juga. Dalam pukul 10, dia kata doktor nak buat operation. Kau cik tak bawa, tak sign borang, tak boleh buat operation, tak boleh masuk OT. Tak nak, saya sign jugalah. Saya cakap saya minta tolonglah jangan dipotong. Saya cakap sebab saya kata daging saya tu memang tak serupa kaki dah. Saya tawakalilah. Kemudian pukul 10 dia injek saya masuk di OT. Saya sedar lagi sampai saya kena tekan kepala saya. Saya tak sedarlah. Tengok pagi ke atas saya tengok. Saya angkat kepala saya, mungkin saya sesedarkan. Jadi saya tengok ada jari. Alhamdulillah lah. Saya bersyukur sangatlah kaki saya ada lagi. Ketika mula-mula menyuarakan niat untuk menyarung seragam celoreng, hajatnya ditentang hebat ahli keluarga. Namun, dia percaya gerak hatinya tidak salah. Semangat mahu menjadi benteng pertahanan negara melonjak-lonjak. Atas semangat itulah, bapa kepada 5 orang anak ini terus bertahan dalam bidang ketenteraan. Ya, saya memang tak ada penyesalan sebab apa, ini semua kehendak saya. Orang tua saya memang larang jangan masuk askar. Saya curi suap beranak dengan abang saya. Jadi saya tak ada kata saya kena ni, saya patah semangat, tak ada. Saya lagi kuat semangat saya. Alhamdulillah sampai sekarang. Dia bersyukur isteri dan seluruh ahli keluarganya boleh menerima dirinya yang tidak sempurna walaupun hilang upaya sebelah kaki. Mereka yang ingin membantu golongan veteran ini boleh menyumbang kepada akaun Maybank Yayasan Veteran ATM bernombor 5643 4262 2956. Keputusan untuk berhenti kerja ketika berkhidmat di pos laju pada penghujung 2016 adalah langkah tepat dilakukan Muhammad Amirul Nazari, 37. Berpegang pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Muhammad Amirul dan isteri Mastura Ibrahim, 31 tahun, dengan berbekalkan sedikit wang simpanan, memulakan perniagaan berasaskan makanan pada 2017. Jelas Amirul, pada permulaannya dia berasa takut. Mana tidaknya, setiap bulan ada gaji. Tetapi kini beliau terpaksa berusaha sendiri untuk menjana sumber keuangan. Pada mulanya, pasangan suami isteri ini berniaga kerepek pisang secara kecil-kecilan. Pada awalnya tu memang kami rasa macam boleh ke tak boleh ni kan. And then last kali tu kami sebenarnya macam ni. Kita bekerja pun kita bekerja dengan satu kata apa, kalau boleh nak buat yang terbaik untuk company. That's why bila kita move kepada bisnes pun kita ada metod yang sama, ada mekanisme yang sama untuk buat yang terbaik untuk company. Dan alhamdulillah bila saya move betul-betul ke bekerja untuk bisnes sendiri ataupun perniagaan sendiri ni, dia lagi orang kata apa, lagi more kita berusaha, lagi banyak kita dapat. Bagaimanapun suatu hari, Mastura mendapat idea untuk membuka sebuah syarikat apabila cubaan membuat biskut berasaskan pisang berhasil. Percubaannya itu mengubah hidup mereka menjadi usahawan berjaya.
Kini, banana cookies telah berada di pasaran di seluruh semenanjung Malaysia di bawah penjenamaan Mastura Niaga yang berpengkalan di Taman IKS di Seriap, Perlis. Maksudnya sebab saya dah buat kerepek pisang berasaskan bentuk macam pisang lah kan. Jadi saya kata why not kita buat satu cookies yang berlainan yang berbentuk pisang. First tu percubaan saya tu saya buat untuk makan suami saya. So dia akan bagi tahu lah panas ke, kat mana kurang ke. Okey, saya perbaiki daripada situ. Bila saya start perbaiki tu, saya mula open order. Bila saya start open order tu, alhamdulillah sambutan dia di luar jangkaan lah. Sebab first tu dia orang cakap lain lah kuih ni daripada kuih yang di luar sana kan. Esok, TV Al-Hijrah akan mempertontonkan apakah keunikan banana cookies. Sistem rawatan Jepun lumpuh. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke berita luar negara. Menjelang pilihan raya Parlimen Majlis Kazakhstan 10 Januari 2021. Menurut Duta Besar Kazakhstan ke Malaysia, Bolat Imambayev, pindaan undang-undang pilihan raya kali ini menunjukkan kerajaan berusaha menggabungkan kemodenan dan demokrasi untuk kemakmuran rakyat. Antara pembaharuan yang dilakukan adalah mengurangkan syarat jumlah ahli parti politik baharu yang bertanding dari 40,000 ahli kepada 20,000 ahli sahaja. Perubahan penting lain adalah jaminan kota 30% dalam daftar parti untuk golongan wanita dan golongan belia di bawah usia 29 tahun. Tambahnya, kerajaan Kazakhstan akan memastikan proses pilihan raya akan dilaksanakan dengan selamat dengan menyediakan protokol kesihatan yang terbaik untuk menghalang penularan wabak COVID-19. Warga Kazakhstan tanpa rekod jenayah berat atau rasuah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan sudah menetap selama 10 tahun juga dibenarkan menjadi anggota parlimen. 9 kumpulan perubatan di Jepun mengisytiharkan darurat apabila sistem rawatan di seluruh negara diancam krisis berikutan peningkatan kes COVID-19. Beberapa perwakilan dari kumpulan itu mendesak sekatan pergerakan lebih ketat bagi membendung virus berkenaan. Memetik agensi berita GG News, Ketua Persatuan Perubatan Jepun Toshio Nakagawa berkata sistem perubatan yang membolehkan setiap orang menerima rawatan berada dalam situasi tidak menentu. Jelasnya mereka perlu melakukan apa juga cara agar jangkitan baharu dapat dikurangkan. Ia menyifatkan COVID-19 satu ancaman luar biasa ketika musim sejuk. 9 kumpulan itu mendesak masyarakat mengambil langkah menyeluruh untuk mencegah jangkitan dan meminta kerajaan pusat dan daerah menyokong petugas perubatan barisan hadapan. Sebelum ini, Osaka kehabisan sumber perubatan susulan peningkatan COVID-19 sekaligus menjadi kawasan yang terburuk dijangkiti wabak itu. Mereka terpaksa menubuhkan unit rawatan rapi secara sementara memandangkan 160 katil telah digunakan. Kira-kira 120 pekerja perubatan dari kawasan berdekatan dikerah ke Osaka bagi menampung kekurangan kaki tangan. Lebih buruk apabila lebih 30 petugas perubatan berhenti kerja akibat tekanan dalam berdepan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, Osaka telah mengarahkan penduduknya untuk tidak melakukan perjalanan tidak perlu sehingga 29 Disember. Tiada perhimpunan melebihi 5 orang, manakala restoran dan pub dibuka sehingga 9 malam. Seorang lelaki bersenjata yang melepaskan tembakan ke arah balai polis dekat Kota Lama Baitul Maqdis maut ditembak polis Israel. Kenyataan polis berkata suspek yang bersenjatakan rifle melepaskan tembakan ke arah balai polis di pintu Huta berhampiran kawasan Masjid Al-Aqsa. Kejadian itu dirakam kamera litar tertutup CCTV. Suspek maut selepas anggota polis membalas tembakan ke arahnya. Sementara itu, seorang anggota polis cedera ringan kerana terjatuh ketika mengejar suspek. Serangan hampir serupa dilaporkan sering berlaku sejak Israel menduduki timur Baitul Maqdis dan menguasai tebing barat. Sejak Oktober 2015, banyak kejadian serangan dan tembakan bersendirian dilaporkan berlaku di kawasan yang dikuasai Israel.
Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Sekian berita Ahli Jerah. Jangan lupa menyaksikan 60 minit bersama Malaysian Relief Agency MRA dengan tajuk Integriti Ber-NGO. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.